Seperti mana yang anda semua tahu, susu kambing Al-Am, iaitu susu kambing, campuran madu dan kurma, mempunyai pelbagai khasiat termasuklah untuk golongan wanita. Mereka yang seringkali ada period pain, sakit ketika datang bulan, insya-Allah susu kambing Al-Am boleh membantu melegakan kesakitan anda. Apa lagi? Dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Tekan link, hubungi kami ataupun tulis di ruangan komen. Sayang, jom kita duduk sama-sama tengok TV. Cerita apa yang Remy Ishak berlakon tu? Kan. Bukan 2 minggu lepas dia panggil pakcik ke? Kenapa sekarang dah panggil abang? Abang pun tak faham. Tak ada bang, sebenarnya dulu dia memang tak suka, lama dia suka pula. Orang perempuan biasalah kan, dia cerita macam tu, kemesraan. Jadi anak tengok, ya Allah, nampak tak? Bila makan tu pula kan, abang tolong bagikan sayur tu. Apa salah orang lelaki suap ambil sesudu? Nah, kat mulut. Abang, cuba. Lepas tu, malulah anak tengok, biar dia tengok kau kan bini aku. Yalah. Dia pun suap. Tumut tengah okey tu. Kalau tak okey, satu sonduk ambil, aku buka mulut kau. Kan? Iyo. Kasih sayang tu kita nak tu, kasih sayang. Semua tengok kat Allah Ta'ala. So, anak kita jangan kita pukul-pukul macam tu. Nak pukul syarat nak mengajar je. Kalau rotan tu mungkin rotan kek tangan sikit ataupun kek bawah kaki sikit, sekadar nak bagi pengajaran, bukan sampai birat. Selagi tak bertanda tak puas hati. Selagi tak berdarah tak puas hati. Jangan macam tu. Tu bukan mengajar tu. Takut kita bawa pada benda lain. Takut anak kita berdendam, tu kita tak nak. Nampak tak? Satu lagi, pukul isteri. Jangan lemah lembut pada isteri. Nabi macam mana dengan isteri Nabi? Lemah lembut. Nabi siap hantar isteri Nabi sampai ke muka pintu. Ada tak suami kita buat? Tadi nak turun, bang pergi dengan ceramah lah, pergilah, kan? Nabi hantar, Nabi sebut, wahai isteriku, janganlah kamu terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Macam tu lah. Sok buat. Hantar sampai pintu. Abang hantar pula ni. Sunnah Nabi. Duit belanja ada tak? Mak Syak tanya, bagus tak? Bagus tak? Tanya duit belanja. Bagus, duit belanja ada tak? Tak ada. Kau jalan lah dan tanya yo. Wang asam betul. Tanya yo, bagi tidak. Kan? Tapi kalau Nabi macam tu, lemah lembut Nabi. Nabi hantar. Tu belum cerita lagi kalau isteri Nabi nak naik kenderaan, Nabi tadah lutut Nabi tu, tadah macam ni, biar jadi tangga. Nak naik, masa tu naik kuda ke naik unta, naik kenderaan, memang Nabi tadah lutut Nabi tu. Ya Allah. Tapi kita kalau nak buat, kaji dulu kapasiti borek badan bini kita. Tidak mengengkeh, la ilallah, ya Allah, apa yang kau makan ni, ya Allah, prak, patah pula. Allahu Akbar. Macam tu kan. Tapi bini kita tak naik kuda, dia tak naik unta, dia naik kereta. Buka Allah pintu peletak, ya Allah abang, sampai ompek pintu bang buka pahala. Ya bang tak tahu kau nak masuk pintu mana, bang buka lah semua kan. Kalau minum pun macam tu, Nabi akan minum dekat bekas bibir isteri dia. Tadi saya minum kat sini kan, Nabi tanya, tadi kau minum kat sini kan? Aku minum kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Saya bukan nak minum bona no. Tang Suamban datang, hai kosong bagi. Ni contoh. Kan? Tak adalah saja. Sedap kosong sini. Mana botol tadi dah hilang? Ni ada. Awak pernah tampak. Kan? Jadi makna bila minum tu kan, minum bokeh sama. Jadi isteri tu pula mula dia cakap, abang tengok isteri Nabi, kongsi cawan yang sama. Abang minta cawan lain, kongsilah. Nabi kan siap tengok bokeh bibir isteri dia, abang macam mana? Mak dia komplain, Eden bukan tak nak kongsi dengan kau, mulut kau bau nago tu. Tak terdayo, bau baeng budak KL dia. Baru nak minum, ambil cawan lain. Ada lagi Nabi dengan isteri Nabi, kebaikannya apa lagi?
Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Dah mula senyap. Dia terbayang macam mana nak buat itu. Secamah kek keluar. Mandi dengan suami basah pahala sunnah tak muat besen jawab Kenapa mandi dalam besen? Kenapa? La ilaha illallah. Poi ke masjid jumpa imam, nak pinjam bokeh mandi jenazah tu. Senang tontu-tontu basah, 2 orang boleh masuk dalam tu. Duduk mandi benar lah. Tak ada, tak payah dah. Mandi kat dalam shower tu yo. Balik kan buat. Balik kan suami balik. Assalamualaikum. Mana nak pergi ni? Assalamualaikum. Salam dalam bilik air. Tu okey lah tu. Okey lah tu kan. Ada jawab tu. Tak teraya tengok. Siapa suruh tengok? Mandi malam. Tutup lampu. Agak-agak mana pula laki dia ni? Tak ada lah dia. Buka lampu dah terbaring laki dah. Kan? Tak apalah. Tu antara bodoh beli baik. Ya? Maka legalah. Okey. Kemudian memberi kesaksian pada orang mukmin seraya berkata dia telah bersalat, berpuasa, berhaji, berjihad di atasku. Maka legalah orang mukmin dan zahid itu yang memberikan juga kesaksian atas orang kafir dan orang derhaka sambil berkata, di atasku dia telah musyrik, berzina, minum arak dan makan haram. Bumi itu akan membantah pengelakannya ketika dihisap. Makna semua dah berabut-rabut nak seksa orang yang buat jahat atas dunia ni. Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dan seluruh anggota badannya. Sebagaimana Abu Laits telah berkata. Abu Laits As-Samarkandi dia cakap apa? Dia kata tanda-tanda takut kepada Allah itu terdapat dalam 7 perkara. Ingat ni pesan saya ni. Saya akan baca ni daripada buku ni, ada 7 pesanan. Kalau kita takut kepada Allah. Tahun baru ni kita nak jaga ni. InsyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tadi awal tanya semua nak masuk syurga. Yang pertama, pada lisannya. Makna cakap kita tu jaga. Sebab apa? Dia menghindarkan daripada dusta, ribah, menyebar fitnah, berbual kosong dan banyak bercakap, malah menyibukkan diri dengan zikir, membaca Quran dan muzakarah ilmu. Dia datang dengar ceramah. Lepas tu yang dia dengar ceramah tu balik dia sampai pula ke keluarga. Macam tu. Jadi mulut kita cakap benda-benda yang baik, jangan kita menyebarkan fitnah. Bercerita pasal orang kalau betul namanya mengumpet mengata. Cerita pasal orang mengumpet tapi tak betul, jadi fitnah. Tu bahaya. Jaga elok-elok. Yang tu kita tak nak muflis pahala, berhenti bercerita pasal orang. Tak ada faedah. Kalau nak cerita yang elok-elok. Alhamdulillah pengusi kita buat ni. Alhamdulillah dia cerita macam. Cakap yang baik-baik aja. Tu sebab kita ni digalakkan muhasabah diri kita. Malam bila kita tidur, sebelum nak tidur tu, cuba fikir, hari ni ada tak aku cakap buruk pasal orang? Cuba fikir balik. Adalah potang tadi dan ngumpet pasal dia ni. Ya Allah, mulut. Ya Allah, dan dalam WhatsApp tadi dan share benda yang tak elok pasal orang. Ya Allah, apalah yang dan buat ni. Bahaya hari ni. Lisan ni ada 2. Satu, lisan berlidah yang kita berburak dengan orang. Yang kedua, lisan berjari. Tu yang WhatsApp, WeChat, BeeTalk, siap buat grup. Dia ada satu grup persatuan penduduk, dan jangan risau dia akan buat satu grup lagi untuk bincang pasal persatuan penduduk tu. Tu masalah tu. Kan? Dengar dia balon-balon pengusi terhantarlah kat grup yang ada pengusi tu. Dah mula huru-hara. Alamak, delete cepet. Sekarang boleh delete pula. Berhenti bercerita pasal orang. Buat apa nak cari dosa, buat apa. Kedua, kepada hatinya. Orang yang takut kepada Allah akan jaga hatinya. Hatinya tidak ada tamak, hatinya tidak ada rasa permusuhan. Jangan kita simpan rasa musuh antara satu dengan yang lain. Kemudian dalam hatinya juga tak ada rasa kedengkian terhadap sahabat dan saudara-saudaranya. Tak payahlah dongki. Dalam grup WhatsApp persatuan penduduk tu ada anak dia UPSR dapat 6A.
Alhamdulillah anak saya dapat 6A, terima kasih atas doa semua. Kan? Jangan tu dongki, lagaklah tu. Nyampah ada macam anak dia seorang yang ambil PSR teh. Anak dad ni ambil yo teh. Kan? Jangan kita dongki. Anak kita dapat berapa pun syukur. Anak orang lain berjaya, kita pun gembira sama. Masalah kita suka anak orang fail. Tu masalah perangai kita ni. Anak dia kan dapat 6E, padan muka dah lama dan tunggu saat ni teh. Jangan macam tu. Patutnya bila sahabat kita, adab kita berjiran, kalau jiran-jiran tetangga kita sedih, kita sedih sama. Donga-donga kan, dia sakit, ya ko, ya Allah, jom kita pergi tengok. Macam tu dia donga tu anak kena tangkap, ya Allah kesian ni, ya Allah macam mana ni. Pergi jumpa mak, sabar banyak-banyak, mungkin itu orang salah tangkap bagi kau sabarlah banyak-banyak. Bagi galakkan. Dia baru kena tangkap, belum kena tuduh. Dia kena tangkap, ya tu memang keturunannya macam tu. Mak sadap mulut kau. Ya tu sebab kadang-kadang kena jaga. Hati kita ni nak kena bersih. Hati kita buang perasaan hasad dengki. Bahasa Melayu dongki, bahasa Arab hasad. Kek Malaysia punya tahu dua-dua pakai. Hasad dongki dua-dua pakai. Tu sebab sampai dapat PhD tu, perasaan hasad dengki buang jauh. Bila kita nak, kalau boleh biar dia, kalau jiran-jiran tu bahagia, kita pun bahagia. Donga-donga Haji Ramlan, bukan nama sebenar. Umur dah 75, dah lama dah dia hidup seorang. Dapat kahwin bini 25 tahun weh. Jadi orang lelaki biasanya untunglah. Orang lelaki senang, orang perempuan ni. 25 bini malam pertama mampu itu. La ilaha illallah, ayat kau. Cubalah doa yang elok-elok. Alhamdulillah ada yang tagap boleh jaga dia. Kan macam tu elok. Cuba tanya dak perempuan tu. Dek nak tanya sikit, macam mana boleh pilih Haji Ramlan ni? Saya cakaplah. Sebenarnya lambut untung batu je Ramlan. Yang laki yang bertanya tadi meleleh heliu dan tak mengasuh, dia mengasuh teh. Pertama, Abang Haji ni dia romantik. Kau tahu Haji Ramlan romantik rupanya. Kedua, dia ni lembut sangat, tak pernah marah. Kalau saya marah dia, tak pernah dia balas balik. Dah dia pokak tak terdengar. Memanglah tak balik kata kan. Tapi tak apalah. Kita doa yang elok-elok ya. Kan? Ya, kadang-kadang kita kan tak, saya nak tunjukkan ada seorang perempuan bertemu dengan Nabi. Dia datang jumpa Nabi. Perempuan tu kebetulan saiz dia kecil-kecil macam tu. Genit lah, macam Sheila Majid. Contohlah kan. Bila datang, Aisyah dah nampak ni, isteri Nabi dah nampak. Bila dia balik aja, dia pun sebut, ya Rasulullah, kecilnya dia. Tu ayat Aisyah. Apa kata Nabi? Ketahuilah sesungguhnya engkau sedang membuat ribah, kata, bercerita pasal orang. Bayangkan sebut pasal orang saiz pun, itu pun dah cukup dah nak katakan sebagai ribah. Contoh kita cakap, mak tinggi dia. Dia jaga. Apalah donga ceramah pakai macam ni. Mana ada orang pakai macam ni lagi dah. Kan. Kita cakap macam tu pun dah kira dosa dah tu. Ya. Orang semua pakai ni, pakai kain plekat pula dia. Dia berbalik tang surau. Tapi kita bercakap dia tak balik. Apa hukum sama. Apalah tudung dengan baju tak kono. Tak kono apa kamu sentuh tudung tu, bukan tergantung. Tak kono color lah bangang dia barah kawan tu. Kau sebut tak kena color pun tak boleh. Bercerita pasal orang. Kita nak pehkan hati semua orang kepada pemimpin-pemimpin. Tak kira lah Datuk Norizan kau, siapa Muslim Satan Penduduk kau, ketua lorong, ketua tangga. Sabar banyak-banyak kalau orang bercakap pasal ketua ni. Sabar. Tak payahlah kita nak berdendam dengan orang sebab kita jadi ketua ni macam tu. Jadi AJK pun sama, sabar banyak-banyak. Kita nak pehkan hati semua orang tak boleh. Macam kisah Luqmanul Hakim dengan anak dia naik kaldai. Sampai kat satu tempat orang cakap, apalah dah ada kaldai tak nak naik. Yo tak yo pula.
ayah naik, anak tarik. Sampai ke satu tempat orang cakap, apa bono punya bapak dia sadap-sadap duduk atas, dia biar anak tarik. Turun bapak anak tarik. Apa anak lah tu, apa bapak tarik, anak lah duduk atas. Dah sampai satu tempat tu lah cakap, kurang hajar punya anak, dia boleh biar anak tarik. Sudah dua-dua naik. Mengengkeh kaldai tu tak terdaya bawa dua orang ni. Dah orang cakap, apalah menyeksa binatang. Salah yo. Sudah kaldai naik dia. Lagi gila. Nah cakap, apa bono patut orang naik kaldai ni, kaldai lah naik dia. Akhirnya kesimpulan ni, kita takkan boleh puaskan hati semua orang. Sekadar kita niat kita buat yang terbaik kerana Allah, pedulilah apa orang nak cakap. Selalu saya cakap macam tu. Kalau kita dengar orang bercakap sampai sudah tak boleh buat apa. Kalau dengar orang bercakap, saya rasa saya tak ceramah dah ke. Kalau dengar orang bercakap agak JK tak nak masak dah, lantak lah. Kan mula ada komplain lauk dan masin lah, apalah nya lah. Lauk ayam gulai ni tak rasa gulai lah. Lauk ayam gulai dah kau ni. Aduh. Oh ya, tak boleh lama ceramah ni. Kalau dah macam tu lah lauk kan. Tak adalah saja. Yang risau, saya cubalah berhenti. Permit sampai ke $2 kan, kita berhenti ke $2. Dia dah mula dengan insert ke belakang dah. Balik. Tak adalah. Okey. Jadi mana kata hati kita buang. Sebab apa? Nabi sebut hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Kan kita bakar kayu api tu, dia makan kayu sudah jadi abu. Jadi bila jadi abu macam itulah amalan kita. Bila kita dongki ambil habis amalan kita tak ada. Berhenti dongki. Ketahuilah bahawa hasad itu penyakit hati yang amat berbahaya. Tidak ada ubat untuk penyakit hati selain daripada ilmu dan amal. Cari ilmu dan beramal. Itu untuk jaga hati. Malam ni kita dah tahu satu ilmu, berhenti bercerita pasal orang. Kalau nak cerita pun cerita yang baik-baik je. Senang. Betul. Kita kalau baik-baik dengan orang, hati senang, tidur leno. Kita ni tak puas hati dengan orang, tak dapat tidur. Celaka tu jago kau. Dan garam betul ni. Cuba elok tidur. Alhamdulillah hari ni sebelum tidur aku maafkan semua orang. Aku tak nak ada musuh-musuh dengan orang. Alhamdulillah hari ni banyak aku boleh tolong orang. Alhamdulillah. Besok kalau panjang umur aku lagi, aku nak tolong orang lain pula. Macam tu. Senang hati. Tidur berdongku. Berkoruk. Tak ada risau dah. Nampak ya? Kemudian ketiga. Yang pertama tadi lisan. Yang kedua tadi hati. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pada pandangannya. Tengok TV 1, tengok TV 2, tengok TV 3, TV 4, 5, 6, 7, pek 1 ompek. Macam-macam channel tengok. Tengok cerita Korea pun tengok. Berkahak-kahak cakap Tengoklah cerita Hindustan. Ditarik Esari kawan tu. Makin lama makin tak ada. Dah nampak paut dia. Cenia tengok la ilaha. Kan? Iyalah. Menyanyi-nyanyi lagu Hindustan tu. Kau jap kek bukit, kau jap kek sungai, kau jap kek samak. Tiba-tiba dah bertukar baju Iya. Like jo khatuje. Oh, macam tu lah lebih kurang lagu. वो तेरी याद में हजारों रंग के नजर बन गए. Kau ingat dia tak boleh nyanyi kau? Saja ya, simpan skill tu kan. Ya, mula nampaknya terbuntang. La ilaha illallah. Tengok cerita Spanyol pun tengok, Korea tengok, Jepun tengok. Sudah sampai ke Maghrib tengok pula. Apa tajuk drama tu? Apa? Kekasih paksa rela. Mana tengok lah tu. Sesaja nak tanya tu. Kekasih paksa rela. Dalam paksa-paksa akhirnya rela ya. Macam tu lah kira lebih kurang. Dah tahu belum bini nombor 1 itu? Belum lah. Tahu apa tu lah. Hari ni ada tak tadi ni? Ada. Mana setakat koreh semalam tak bersambung lagi. Oh, okey lah tu. Saya bukan apa dah. Semalam balik Ponik. Duduk kan. Mak ini drama apa pula ni. Saya cakap dengan rumah ke. Ni lah bang sekarang ni. Saya betul lah. Tentulah tajuk rela-rela tu.
Saya cakap ni kalau abang lah jadi hero cerita ni. Macam mana ke? Mula tu dia marah. Baru bercadang tak lepeh kan. Tak payahlah kan nak poning-poning kan, duduk rumah elok dah tu. Lepas tu kalau ada orang kepung yang sibuk nak masuk pertandingan otai masih berdosa tu, jangan bagi masuk. Otai masih berbisa kan. Kilauan emas tak apa yang berkilau tak tahulah. Kalau ada nak pergi juga escort dengan van jenazah. Tengok tergamak tak pergi. Lepas tu menangis dah terkeluar. Tetangga lah gigi palsu. Yalah kan. Bawa-bawa lah ingat kita ni orang kata dah dokek benar nak mati, betul tak? Dokek benar dah. Tak kira siapa, termasuk yang cakap ni. Jangan kita ingat kita hidup lama. Tak ada dah. Sampai masa kita matilah. Tapi dalam masa sebelum mati tu beramal banyak-banyak. Jagalah keluarga kita banyak-banyak. Ni alhamdulillah. Alhamdulillah datang ni ramai yang bawa anak tu. Besar pahala. Walaupun anak kita dia tak faham lagi, kita bawa majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pendedahan tu dah besar besok anak kita tak kekok. Bawa pergi surau, bawa pergi masjid. Alhamdulillah, bawa lah. Anak kita kalau nampak abah semayang, anak panjang, zap macam tuang abah lah. Tarik anak tu slow-slow, jangan kita marah. Pergi minggir jauh. Abah kau nak semayang pun tak senang. Sampai tua budak tu. Asal waktu semayang kan main jauh. Tak betul cara tu, dah nama pun budak. Cuba tarik dia lewat. Adik. Cuba adik ikut ayah macam mana. Pandai macam tu lah anak ibu. Macam tu ha. Dah dia budak. Lain lah kalau abah tengah semayang, mak panjang. Tu patut kalau akan keluar pula kojon tu ni. Dia geram tengok budak tu manjek tadi, dah mak lah manjek. Langsung tumbang abah. Koma seminggu. Dan tas sambam ke depan. Tak padan dek badan. La ilaha illallah. Macam ke surau tu lah, budak-budak berlari zap. Kena kontrol betul. Tapi janganlah kita halap. Pergi balik. Makak ya, jangan. Adik biar seorang tu lambik. Kalau ada seorang sebab nak botu bagi budak tu senyap, besar pahala walaupun dia terlambik semayang. Sebab dia nak susun budak tu tak nak ganggu jemaah lain. Adik ikut ni. Jangan bising-bising tau. Dalam semayang tak boleh cakap. Duduk tau. Nanti kan ada, nanti malaikat tu tulis dosa tau main-main. Yuku. Agak lah pakcik tu cakap. Dah dia budak. Lain lah kalau jemaah bosan-bosannya berlari ke surau. Cenia. Pahala kau jo. Yang seorang tu nyuruk balik tiang. Imam sampai cak atas lah. Tak ada kojo dah tu bangku baik perangai. Itu betul lah kita halauan balik. Itu tak siuman nama. Tapi kalau budak-budak, tak ada masalah dah. Kita didik dia. Kena pandai ajar anak kita ni. Sabar banyak-banyak. Kan? Pandangan mata kita tengok benda-benda yang baik. Ya, tuan-tuan dan perempuan, sini ada lagi tak pokok-pokok yang menghijau tu? Ada lagi tak? Ada kan? Bila pagi kita pergi turun nak selesai pagi lepas subuh tu, turun, ambil tangan ni kan, ambil tangan kiri letak ke atas kanan ni. Atas kanan ni kan. Lepas tu kita selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tarik nafas. Selawat 3 kali baru lepas. Kalau yang sampai nafas lah, itu boleh nak exercise jantung gitu. So mana cuba buat. Jantung kiri ke kanan? Dah terlupa dah. Kiri, tangan kanan teh kiri. Kan mana pula jantung dah berubah lah sesuai debat ni tadi. Korang ni lurus ke apa kan? Saya silap tu, makna tangan kanan atas kiri ni. Makna macam ni kan, jantung senyap kan? Macam tu. Tapi memang saya sejak lahir jantung saya memang belah senyap. Habis belah senyap, tak apa. Perangai. Otak kau kayak mana? Ada belakang ni tu tak boleh tolong terus. Kan? Jadi makna kata tu. Ya, jadi tu petua yang kita boleh buat kan? Jadi tak suka memandang pada makanan, minuman, pakaian dan hal-hal lain yang haram. Mana tengok pakaian yang elok-elok aja, yang tutup aurat, yang tu kita pandang. Ni pakaian macam ni kita nak beli untuk kita pakai contoh. Ini dan kalau pakainya kat rumah tak apa. Lagi satu pergi surau, jangan pakai baju kelas tingkatan 3 kemarin. Dia pakai baju tu siap tulis nama ahli kelas tu. Orang belakang terganggu salat itu. Allahu Akbar. 3 merah.
Ali, Ahmad, Abu, Acik, Atih, lah Mira pun ada. Allahu Akbar. Dia belum habis baca lagi tu. Habaq tu. Ganggu tu. Macam-macam tulisan. Kan? Adalah tulisan kat belakang tu. Ada semua Allahu Akbar. Snap. Dia pun baca. Kalau orang yang baca tulisan ni mana dia tak khusyuk semayang, cilaka betul dah dan kono tu. Kan dia baca kan. Apa bondo tulisan-tulisan. Pakai kosong-kosong baju lah. Kan? Ha tu. Pakai jubah okey lah. Kan? Baju putih macam ni kau. Tak apa, tak ada masalah dah. Kan? Kadang ada gambar muka tu. Kan? Ada gambar muka tak apa kau menjoget, tajoli lidah semua ada. Macam-macam. Kan? Kemudian tak pula terpikat pada dunia, tapi dia memandangnya dengan mengambil iktibar. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memenuhi matanya dengan perkara haram, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari kiamat. Mata kita tengok yang haram, Habib. Itu sebab anak-anak kita jangan jadi sumber haram. Anak perempuan kita keluar rumah, tanggungjawab kita pastikan pakaian dia elok. Ingat, anak kita suruh tutup aurat, bukannya balut aurat. Kadang-kadang pakai tudung tapi baju kotat bona. Kadang pergi pasar malam tu tengok, ya Allah, kek dado ni ada manik-manik, ada tulisan menyalo-nyalo. Kono kek lampu tu silau mata jantan. Kita yang dah silau ni terpaksa lah baca. Apa tulis itu? Bila dah dokek baru perasan rupa dia tulis apa? Apa tengok-tengok. La ilaha illallah. Tahu batu. Kita buat astagfirullahalazim. Dia pun menjeling. Bila dia menjeling, rupa kat belakang ada tulisan lain. Kalau nak cakap kau ajar batu. Kita pun tanya, dik, mana lah kau dapat baju ni, dik? Pasal malam banyak. Omak kau tak marah kau. Omak pun ada satu tu. Omak kau pakai kat rumah untuk abah kau. Tak apa. Kau pakai kat luar ni untuk siapa? Jago pakaian. Orang lelaki pun sama. Dia ramah pakai kain plekat nah. Sampai kat depan nah. Kat depan koridor tu dia burak dekat sebarang. Weh, jam. Chat. Zap digulung kan. Ya, tak sangka pula. Mudah-mudahan rasa nak melorot digulung kan. Digulung kan. Bini bawa air kopi. Ya bang. Kalau peh kan. Tu jago. Ni gulung tak terasa. Dah lah tak ada protection. Anak kat belakang, astagfirullah. Anak ada nampak dah. Patutlah satu koridor tak keluar. Jago tu. Ya, mata kita tu. Jadi anak kita pakaian jago. Nak main sukan, mainlah sukan, tapi pakailah pakaian yang menutup aurat. Adik-adik main takraw, saya kemarin pun main takraw, main killer lagi. Kan? Pakailah pakaian yang tutup aurat. Sajo dah lah kesah pendek, sajo lah disolid dekat dalam tu. Kan bukan budak kepung lah, budak lain ni. Budak pekong. Budak-budak kepung, budak pekong. Lain sini okey, tak ada masalah, kan? Okey, yang keempat, orang yang takut Allah ini dia jaga perut dia. Apa maksud jaga perut? Maka perutnya tidak diisi dengan barang yang haram, itu dosa besar. Nabi SAW bersabda, manakala sesuap daripada barang haram masuk ke perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan di bumi melaknatnya selama sesuai atau seteguk barang itu berada di dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah di neraka. Jaga. Carilah rezeki yang halal, Nabi kata, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kadang-kadang kita kena syukur tau. Allah Ta'ala uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan dengan miskin. Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Kita duduk sini tak ada hal, alhamdulillah cukup. Rumah kita kecil tak ada hal. Ada orang rumah besar, duit banyak, tak cukup-cukup. Ada. Mak kita dulu susah hidup, tapi dia tanya kita, apa lagi yang tak cukup? Sebab cukup. Boleh makan, boleh hidup. Dulu sekolah pun tak tinggi mana, alhamdulillah jadi orang. Mak kita doa, dia jadi orang sudahlah. Itu dia cakap.
Tapi hari ni kita pula mawatan anak kita, belasah anak kita sebab dia dapat 5A 1B. Marah dia sebab bangang matematik ini pun tak boleh jawab je. Cuba tengok balik result matematik abah. Tengok balik kat sekolah lama, pergi tengok abah main sekolah mana, pergi buat lawatan sambil belajar. Dia boleh tak cek rekod tahun 1965 teh. Abah saya sekolah sini dulu, nak tengok. Oh macam ni lah, abah kau sampai jah 2 sekolah, lepas tu dia ponteng teh. Marah anak macam dia handa pun nak kadang. Tak ada. Kita ni doakan yang terbaik untuk anak kita. Doakan yang terbaik, ya. Tu. Mudah-mudahan kadang-kadang anak kita mungkin tak pandai akademik. Tapi rupa-rupanya dia ni pandai dalam bab kemahiran mungkin. Anak kita mungkin tak pandai akademik tapi rupanya bab agama ni dia copek tangkap. Dia boleh menghafaz dengan mudah. Setakat 5 juzuk tu dalam 2-3 minggu dah settle. Contoh. Alhamdulillah, tu rezeki masing-masing. Tu sebab kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang kelima, apa dia? Pada kedua tangannya, tangan kita. Kenapa? Dia tidak menggunakan untuk perkara yang haram, tetapi hanya menggunakannya untuk taat kepada Allah. Makna tangan ni kita guna untuk benda baik. Contoh, tangan kau guna untuk apa? Ya Allah, pada 23 hari bulan aku guna tangan aku ini, tolong susun kursi untuk program ceramah. Orang duduk dapat pahala. Nampak tak? Setiap orang duduk ni kursi tu kita susun. Nampak macam kocik, tapi orang yang sakit lutut dapat duduk logo. Kan, orang yang berceramah daripada mula berdiri sampai sudah tak payah duduk, ingat logo kau. Contoh. Ini contoh kan. Tu sebab saya sebut tadi berhenti pukul 2 boleh. Dia alhamdulillah je. Kau sadap lah, tak galak, membungkang duduk tak apa, dia ni berdiri mampu kau tak tahu kan. Tapi tak apa, saya okey lagi ni, okey, tak ada hal. Boleh lagi ni kan, jangan risau. Jadi makna tangan kita tolong. Apa lagi tangan ni? Kita tolong orang dengan cara tangan kita inilah gunakan duit yang kita ada sedekah. Tangan kita juga tu. Nampak tabung surau Al-Falah, zap masuk sumbek. Tak boleh masuk RM5, masuk RM50. Nampak tabung, jangan buat tak nampak tu. Tabung surau An-Nur Falah tu. Nampak tu, merah tu. Beranak sampai bawah tu pula pusat tarbiyah Unais. Ada muka Samsul Debat situ. Yang tu pusat tarbiyah tu pula apa? Itu ada pusat tarbiyah di Sungai Petani. Kita buat satu tompek macam satu rumah kedai ni. Orang masuk dengar ceramah percuma. Tapi kita sekarang ni buat tabung ni bukan apa. Bangunan tu bila dah tengok macam tu dah cantik elok pula. Kita dah lama buat program aktiviti agama situ. Sajalah nak dijual pula. Dia nak jual ke orang lain. Jadi itu sebab kita lancarkan tabung. Siapa nak sumbang, sumbanglah. Tak ada masalah. Tangan kita nampak orang susah, kita tolong. Dan jangan lupa yang wajib. Apa yang wajib? Zakat kita jangan tak keluarkan. Kan? Tanya Datuk Rosyamno. Tanya Nabil. Tanyalah beberapa orang artis tu pun cakap. Semenjak dia bayar zakat, rezeki yang murah betul. Jangan risau. Zakat, sedekah, wakaf tak pernah memiskinkan orang. Kita bagi, Allah Ta'ala ganti. Kadang-kadang Allah Ta'ala ganti kan, bukan hari ni. Tiba-tiba anak kita belajar pandai semua. Alhamdulillah semua anda lawyer pula dah. Tu tanda nak kena habis cakap dah. Lawyer, doktor, engineer kan, timbalan kotor bahagian, macam-macam lah. Macam-macam. Contoh lah kan. Jadi makna berjaya-berjaya semua Jadi mana lepas tu tiap-tiap bulan anak ramai pula, semua berjaya. 7 orang semua gaji apa, bayangkanlah 7 orang tu setiap bulan, setiap seorang bagi 1,000 macam. Lambek ya mak hantar mesej, hantar WhatsApp, dimaklumkan hari ni telah pun masuk 23 hari bulan. Sehingga ke hari ini mak masih lagi belum menerima pembayaran allowance bulanan. Pastikan bayaran dibuat secepat mungkin. Sekiranya pihak anak anda sekalian gagal, enggan atau ingkar, tindakan selanjutnya akan diambil kepada pihak tuan. Sila abaikan WhatsApp ini seandainya bayaran telah dibuat. Contoh lah kira.
Tak adalah macam tu benar dah kan. Tapi bayangan 7,000 sebulan. Oh, alhamdulillah. Kerana anak kita nak beritahu juga ni. Anak kita kadang-kadang hidup hari ni mencabar. Anak kita tak boleh bagi kita 1,000, dia dapat bagi 100. Alhamdulillah, manis muka. Makasihlah, mak ni tak harap benar dah. Iyo. Yang penting anak mak bahagia, cukup makan, mak okey dah. Kau dia belanja ada tak ni? Ikutkan tak ada, mak kau ambil lah tu. Tak apa mak, mak doakan saya. Alhamdulillah. Kalau mak tak ada, mak ambil ya, tapi dah kau ambil balik. Oh mak mak bagi, mak dah terima ni tapi mak bagi balik kat kau untuk belanja. Mak betul ke ni? Betul. Mak kesian anak mak. Lepas tu bulan depan tu anak dapat tukar kerja baru, kerja gaji 15,000. Mak ni amat 5,000 untuk bulan ni. Tak apa. Mak tak minta dah. Kau ni pun la ilaha illallah. Ambil. Tetap ambil. Mau nak tolak apa hal kan? 5,000 takkan tak ambil. Maksud dia kadang-kadang Allah Ta'ala balas dengan cara tu. Jangan risau-risau bab sedekah. Sedekahlah selagi boleh. Kan? InsyaAllah. Contohnya macam mak saya gitu, dia buat paling senang sekali. Mak saya dengan grup Mahaban Berzanji dia. Dia buat kutipan bulanan dengan geng-geng mengaji dia. Tahun lepas dia gerak daripada bulan 1 dah buat. Bulan 1, bulan 2 dia kumpul 50. Dalam 5 boleh 6 boleh orang macam tu lah. Kumpul duit, ada lah yang sponsor bagi lah 100, bagi 1,000. Dan akhirnya sampai bulan 10, bulan 11 tu, maka duit yang terkumpul tu, tengok siapa yang rajin pergi surau tapi orang susah. Duit tu digunakan untuk tampung dia pergi umrah. Cara sedekah. Alhamdulillah dapat mak saya bawa gitu. Yang saya pergi baru ni, mak saya bawa tu seorang makcik ni. Dia memang susah tapi taat, rajin pergi surau, rajin salat apa semua. Jadi bagi dekat dia. Besar pahala grup tadi yang menyumbang tadi. Kita nampak kocik, rahmat dia. Ya Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha yang baik yang kita buat. Macam kita masukkan dalam surau tabung Nur Al-Falah, Nur Falah. Surah An-Nur Falah ni. Kita masuk mungkin masuk RM1. Kita mungkin masuk RM5. Tetapi macam buat kuliah kan, ada kuliah kan. Bila panggil ustaz yang datang pada luar, bayar RM70 contoh. RM70 dalam tu ada duit kita. Ya Allahu Akbar. Beranak-ranak lagi mudah-mudahan pahala kita dengan syarat ikhlas. Jangan dan masuk duit ni kan sukan apa dah semua letak, takkan dan tak letak. Bukan macam tu. Dan letak ni ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, ikhlaskanlah hatiku ni Allah. Sap letak. Kalau boleh tu sebab dalam surah Imran, Al-Imran sebut apa? Ayat 92 tu. Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Mana duit yang kita suka tu kita bagi. Macam zakat tu 2.5% saja. Yang kita korakut benar kenapa? Banyak tak ada banyak dah. Murah rezeki kita. Murah rezeki kita. Jangan gitu loh. Masuk kan. Suruh dia kira. Kalau tak tahu pergi pusat zakat tu. Bang boleh tak tolong kirakan saya ni berapa? Saya kena zakat tak? Oh saya tengok kira tanggungan akak ni tak payah agak. Contoh. Oh abang ni tak payah abang. Tengok-tengok. Contohlah. Oh bang kalau saya dah kira ni abang patut kena bayar zakat dalam RM55. Contoh. RM5 tak apa. Saya gonapkan 100. Lebih saya sedekah. Besar pahala. Nampak? Bukan susah warna lah. Itu atas kita. Tangan kita tadi. Nak buat baik. Yang keenam. Pada langkah kaki kita. Melangkahlah tempat-tempat yang baik. Daripada rumah tadi saja dia naik tingkat atas, turun bawah sebab nak banyakkan langkah kaki nak pergi dengar ceramah. Sebab apa naik atas? Nak ajak nomah. Turun tingkat bawah ajak pula gayah. Pergi pula blok sebelah ajak pula timah. Milah, leha semua diajak semua turun termasuklah Fiona Isabella. Ajak turun. Dia siap langkah pergi ngajak orang pun pahala. Meninggal Ya Allah meninggal kau dia. Ke masa bila meninggal? Waktu tengah mengajak orang nak pergi dengar ceramah. Kan elok. Bila meninggal itu, dia tengah dalam perjalanan pergi surau. Ya Allah baiknya. Bila meninggal, kek surau. Alhamdulillah. Bila meninggal, balik tang surau. Ini tak. Bila meninggal, dia berbalik pada pusat refleksologi. Tengah diurut berio ke Amoy Thailand tu. Tengah picit zap, terperanjat langsung padam tu. Malu kan? Malu. Jaga langkah kaki kita, iaitu tidak berjalan untuk maksiat tapi hanya melangkah untuk taat kepada Allah. Dan yang ketujuh,
terlihat pada ketaatannya. Orang kalau takut Allah, taat dia kepada Allah dan Rasul, iaitu dia menjadikan ketaatan dia semata-mata untuk mencari keredaan Allah, takut pada riak dan munafik. Barang siapa melakukan 7 perkara tersebut yang saya sebut tadi, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam kebun-kebun dan mata air syurga. Surah Al-Hijr ayat 45. Saya dah tutup buku, makna dah nak habis. Jadi pesanan saya, ingat paling senang, I am for A. Ingat mati for Allah. Sebab bila ingat mati, pertama, politik tentu okey, kita akan bercampur semua, tak gaduh-gaduh. Kalau orang mengajak, "Oi, kau jangan ni semua pembohong ni semua, dia mengajak memecah belahkan kita masyarakat sini," jangan dengar cakap orang. Kalau dia ajak kita bersama-sama bersatu hati, itu kita kena baik. Tak ada pilih-pilih. Sebab Nabi dulu sayang isteri, kita sayang isteri. Orang perempuan tak ada isteri, sayang suami, sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuklah ni semua jiran tetangga kita ni kena sayang. Saya tak nak cerita pasal jiran, tu tajuk lain, tu panggil ceramah yang lain. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Jadi kita ni, semua kebanyakan Islam ni baik-baik sama kita. Malahan Nabi ajar dengan bukan Islam pun kita kena baik. Nabi ajar. Kenapa nak kita nak berpecah-pecah lah? Kan? Politik kita kena jaga. Jaga semua. Orang ingat mati yang kedua, tentu dia akan jaga ekonomi, keuangan dia akan jaga. Dia tak ada tipu orang pasal duit. Dia tak ada tipu orang pasal semua tu benda Allah Ta'ala akan tanya. Dia akan jaga. Amanah, duit tabung tu dia akan jaga. Sebab apa? Itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab digunakan untuk tujuan yang baik, tujuan surau. Tuan-tuan nak risau apa? Dan yang ketiga, orang yang ingat mati, sosial kemasyarakatan dia tentu dia akan bercampur, tak kira siapa dia akan baik, tak kira siapa. Dan kerja pegawai pahala dan kena baik dengan dia. Dia tu siapa dan siapa, tak timbul soal tu, sebab kita nak baik dengan semua orang. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya seksa atas dunia dapat, akhirat pun dapat. Apakah dosa yang Allah Ta'ala segerakan itu? Seksa dia. Yang pertama, dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa. Dan yang keduanya, dosa memutuskan silaturahim. Kalau ayah kita, mak ayah kita dah tak ada, dulu kita pernah melawan dia, bertaubatlah banyak-banyak. Rajin-rajin kirimkan doa untuk mak ayah kita. Buat tahlil, doa selamat tu doakan. Bagi jamu makan orang taman, orang yang datang surau, bagi khas. Niatkan untuk arwah. Kita doakan banyak-banyak. Salah satu cara, cari kawan kepada arwah ni. Kita kena kawan mak kita hidup lagi, balik kampung singgah bagi boreh. Kena kawan arwah abah kita. Macam saya kawan arwah abah saya ramai yang hidup lagi. Tak ramai mana ada pun, ada. Bila balik-balik kampung ke rumah mak saya tu, Tawih pergi baca Yasin, kau lepas baca Yasin tu, cik jom kita pergi makan tom yum. Saya ajak dia orang makan tom yum, belanja makan, niatkan untuk arwah. Tu pun satu cara. Nabi ada sebut, kalau anda kata mak ayah dah meninggal, buat baik pada kawan ibu bapa kita. Nabi ada sebut tu. Dan yang kedua, memutuskan silaturahim pun Allah Ta'ala segerakan seksanya. Atas dunia lagi dah dapat tanda dah. Ramai kita tengok orang yang buat jobo tu, buat sombong dengan orang. Sampai masa bila sampai dia susah, siapa dia cari? Jangan risau, mati akhirnya masyarakat yang tolong dia. Sampai masa susah, alah macam mana nak buat? Rumah terbakar, jiran juga tolong. Sebab apa? Jiran-jiran fikirkan sampai ke rumah dia orang, biar dia tolong. Betul tak? Lagi satu, kalau mati belum tentu adik-beradik saudara mara sampai dulu, jiran-jiran sampai dulu. Ni aku ada tak kain batik lapis, mana tilam ni kiblat kiblat pun tak tahu senia. Jiran juga tolong. Sampai imam, tak apa dia imam yang telefon dia, assalamualaikum, ni tolong panggil apa ni, van jenazah ni, ingat kita ke bumi mungkin lapis asar kat lah, tolong beritahu ke sikit. Dia tak pernah mencarum pun dalam khairat, tapi orang surau cuba ikhtiarkan juga tolong supaya dia ke bumi kan. Nak sombong buat apa?
Sambung baik apa cakap? Tak jadi apa pun. Tu sebab mana lagi senang? Jadi baik lagi senang daripada kita bergaduh dengan orang. Cita-cita jangan nak jadi kaya. Sebab kalau jadi kaya ada orang kaya daripada kita. Cita-cita kita jadi baik senang. Tanda-tanda orang baik. Pertama, datang disambut. Kedua, balik diiring. Ketiga, bila tak ada ditanya-tanya. Yang keempat, bila ada disebut-sebut. Saya tengok siapa yang datang disambut malam ni. Makna baik dia tu. Siapa ke? Saya cakap. Contohlah. Bila balik diiring sampai kereta. Contohlah, contoh. Saya bukan cakap saya ni. Tak, bagi sampai contoh kan kita baik kenduri. Kita baik kenduri, kita nampak ada orang tu sampai berkojar kita pergi kat kereta dia. Sebab dia baik botu dengan kita. Kalau yang tak baik tu, tang dah. Kalau yang baik, ya Allah datang kau, bisnya. Sebab kita baik dengan dia. Bila ada disebut-sebut, okey semua nak beritahu ini sahabat saya masa sekolah dulu menangis ni. Kawan masa sekolah dulu dia banyak tolong saya. Kau ni malulah aku tak dia orang kena tahu. Sebab dia baik. Mana? Bila tak ada ditanya-tanya. Cik tanya kat mana penceramah dia tak sampai lama tu dah. Datang ke tidak? Datang ke tidak? Ada contoh. Jam tadi ni baik macam mana? Minta maaf lah banyak kan. Tompek pun terkopung macam itulah. Baik macam mana kan. Jadi lambat lah sampai. Tapi alhamdulillah. Jadi macam mana pun rasa cukup lah setakat tu. Dah mula mengigi dah kaki ni. Nah, jadi cukup lah setakat tu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak terutama pihak penganjur Datuk Nurizan, terima kasih banyak atas kesudian pada malam ini mengundang saya. InsyaAllah ada rezekinya kita jumpa lagi di masa akan datang. Ada kebaikannya kita jumpa lagi. Minta maaf banyak salah silap terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan anda semua, susu kambing Al-Am ini juga baik untuk ibu-ibu yang mengandung. Sebab apa? Kebanyakan kelahiran kita dapat lihat bagaimana ramainya baby-baby ni lahir-lahir je kena jaundice, demam kuning. Jadi itu sebabnya kita kena dapatkan amalkan susu kambing ni dalam tempoh kehamilan. InsyaAllah baik untuk ibu, baik juga untuk bayi yang dikandungkan. Jadi dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Hubungi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen.